Buktinya kalam-kalam seperti itu. Website tersebut, website mereka, website official Naqsyabandi Aliyah, okey, yang membawa pemikiran Syekh Nazim Al-Haqqani. Orang yang akalnya seperti mana yang boleh sampai ke situ pemikiran dia? Kecuali jika ada kesesatan yang maha dahsyat. Kecuali kalau ada permainan talbis iblis yang maha luar biasa, barulah seseorang tu boleh memunculkan kata-kata dahsyat seperti itu. Dan kita lihat hampir setiap hari ada pembongkaran baru. Hampir setiap hari ni dekat Facebook, ada saja orang yang menukil satu kalam daripada kitab-kitab mereka. Kalau tengokkan berpuluh kalam-kalam yang Masya Allah, Tabarakallah, yang tidak boleh diterima kalau kita mengikut rangka Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi soalan dia, hak mana tu yang kita kata tidak bercanggahan? Terlalu banyak, dan pencanggahannya itu bukan pencanggahan ranting saja, tetapi juga pencanggahan usul. Saya rasa bila orang cerita bab-bab tarikat ni, dia orang biasa sangat dengar bahawa syekh tarikat ni mendapat langsung daripada Tuhan, dapat langsung daripada Nabi, dapat langsung daripada Nabi Khadir. Seolah-olah benda ni dah dinormalisasikan, dah jadi benda biasa. Saya ingin ingatkan masyarakat bahawa benda ni dia tidak selari dengan akidah Asy'ariyah wa Maturidiyah. Dalam akidah kita, wahyu berhenti dah. Okey. Mereka mendakwa, tapi wahyu ni ustaz, dia orang bukan dapat wahyu, dia orang dapat ilham. Dia dapat ilham. Sebab mereka kata wahyu ni dia membawa syariat baru. Membawa syariat baru. Dan golongan-golongan ini tak bawa syariat baru. Tapi kalau kita fikirkan sama-sama, Nabi Musa pun, walaupun dia ada aspek tertentu tu, dia bawa syariat yang baru. Tetapi secara akidah, adakah akidah baru yang dibawa? Kita boleh kata dia membawa satu wahyu baru ke sebenarnya? Tidak. Wahyunya itu tetap sama. Tetap layak dipanggil wahyu. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, Allah SWT mewahyukan kepada Nabi SAW. Jadi istilah wahyu itu, maksudnya Allah SWT bercakap dengan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada manusia. Jadi soalan dia adalah, adakah dakwaan-dakwaan seperti ini bahawa mendapat terus daripada Nabi SAW, mendapat terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu kenyataan yang kita harus tutup mata dan biarkan begitu saja? This is something that is not acceptable sebenarnya. Okay? Khususnya apabila di dalam aliran tersebut terdapat dakwaan-dakwaan yang menyanggahi Ahlussunnah wal Jamaah. Now, kita tidak menafikan ilham. Ilham ada. Okay? Ilham ada. Tetapi jaranglah kita tengok ulama-ulama ulung Asy'ariyah wal Maturidiyah kita secara berani mendakwa bahawa ini yang aku dapat ni adalah ilham daripada Allah secara yakini. Dia orang boleh kata, aku sangka ini adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk kata bahawa ia daripada Allah, sebab kalau kata daripada Allah, confirm betul tak? Boleh sangkal tak? Boleh kritik tak? Tak boleh. Dan kalau ramalan itu datang daripada Allah, boleh tersasar tak? Tak boleh. So anyone who speaks on behalf of Allah, dia kata dia dapat ilham daripada Allah secara pasti dan disampaikan kepada orang lain, dia sudah mendakwa kenyataan itu adalah kenyataan yang maksum. Betul? Jadi selain Al-Quran, selain sunnah, ada lagi perkara-perkara yang maksum, iaitu ilham yang dia dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan lagi pula, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyokong, memberikan sokongan dan mengiktiraf. So itu kita kata double legitimation. Sahabat-sahabat Nabi SAW lepas Nabi wafat pun, mereka hanya menyampaikan daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi SAW. Tidak ada yang mendakwa apa yang aku buat ni dapat stamp of approval daripada Nabi SAW. Betul? Sahabat-sahabat Nabi pun tidak ada sampai ke tahap itu. Tetapi orang-orang yang ada hari ini, mereka telah membuat dakwaan yang pergi ke level tersebut dah. So this is something that we should not accept, and hanya kerana kita selalu dengar doesn't mean it's right. We have to reject it. Kita kena tolak. Mungkin ada yang kata, ustaz, habis tarikat-tarikat tu, okay, saya masih boleh ada ruang untuk terima kalau tarikat tu dia ada sanad. Kan? Tapi kalau terus melompat, ada siap kata aku tak perlu sanad-sanad ni. Aku dapat straight daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada siap masukkan sanad tu setakat untuk legitimize dia punya tarikat. Sanad dia bukan dapat dari sanad pun, dia dapat dari Nabi, dia kata. Dapat daripada Allah, dia kata. Cuma sanad lain tu sebagai tabarrukan sahaja. Tabarruk, mengambil barakah.
Jadi teruskan, saya minta kepada masyarakat Islam kita, teruskan untuk tanya, expose, baca buku-buku diorang. Sebab saya yakin ramai yang ikut tapi tak baca pun buku. Dan bila dibongkar benda ni, orang-orang tarikat tu sendiri ada yang terkejut dan terperanjat sendiri. Tak mungkin Syekh cakap macam tu. Tak mungkin dia buat begitu. Sebab tu saya nasihatkan yang nak masuk tarikat ni, tak ada orang boleh halang awak. Tetapi awak ada tanggungjawab untuk baca kitab-kitab induk tarikat itu. Sebab tak cukup untuk awak masuk tarikat, lepas tu ambil zikir, datang majlis zikir, datang majlis maulid, bersuhbah dengan orang tarikat, tak cukup. Sebab kenyataan dan dakwaan mereka biasanya ada tertulis di dalam kitab-kitab wirid dan kitab-kitab zikir ataupun kitab-kitab ta'lim mereka. So you have to know these books. You tak boleh terus masuk amal zikir, terus ambil baiat. Baca dulu kalau boleh. Fahamkan dulu apa sebenarnya yang mereka nak sampaikan dan mereka nak ajar kepada masyarakat. Jangan nanti dah masuk, bila orang kritik, orang bongkar, you in denial pula. You tak boleh nak terima. Kan? Dah malu mula nak mengaku salah dan sebagainya. Okey.